Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak didik Ustazah dekat rumah? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat dan baik-baik saja dekat rumah. Ya, okey. Baiklah, pada hari ini saya Ustazah Azma, guru yang akan mengajar pendidikan Islam kelas kamu, akan meneruskan PDPR kita di bawah bidang yang kedua, iaitu bidang hadis. Okey. Seperti yang Ustazah ada terangkan pada minggu lepas, untuk pendidikan Islam kita ada 6 bidang utama. 6 bidang utama iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga akidah, yang keempat fiqh, yang kelima sirah, dan yang terakhir adalah adab Islamiah. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bidang hadis, iaitu di bawah tajuk yang pertama, iaitu tajuk Tajuk mungkar dicegah hidup berkat. Baiklah. Okey, kat sini Ustazah akan bacakan hadis yang pertama ini. Jadi Ustazah nak kamu dengar bacaan contoh yang Ustazah akan baca nanti. Kemudian kamu ikut dekat rumah. Boleh ya? Okey. Okey, sebelum tu cara membaca hadis adalah seperti kita baca biasa saja, bukan seperti kita baca Al-Quran. Okey. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف iman, rawahul Muslim. Okey. Sebelum tu sebelum Ustazah masuk kepada Ustazah nak terangkan maksud potongan hadis ni, Ustazah nak terangkan sedikit tentang nama yang ada dalam potongan hadis ini. Okey, siapa ni Ustazah Abi Sa'id Al-Khudri ni siapa? Ni Rasulullah kan? Okey, Abi Sa'id Al-Khudri ni merupakan sahabat Nabi. Sahabat maksudnya apa? Dia hidup pada zaman Nabi. Dia sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita panggil sahabat. Okey? Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri qala. Abi Sa'id berkata, sami'tu, dia mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Yaqulu ni berkata, siapa yang berkata? Rasulullah berkata. Abi Sa'id ni dia mendengar Rasulullah berkata dan Abi Sa'id sampaikan kepada kita. Okey, Rasulullah kata apa? Inilah yang saya baca nanti. Kita tengok maksud ya. Man ra'a minkum munkaran. Sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Kemungkaran ni maksudnya benda yang maksiat. Benda yang kalau kita buat dia dapat dosa. Okey, kalau benda yang kita buat dapat pahala kita panggil ma'ruf. Jadi mungkar lawannya ma'ruf. Jadi mungkaran ni tak boleh buat. Okey. Siapa tengok ada sesuatu kemungkaran, maka falyughayyiruhu biyadihi, maka dia hendaklah mengubahnya dengan tangan. Dengan tangan. Okey. Tangan tu macam mana? Nanti Ustazah terangkan. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Sekiranya dia tak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Okey, ni tak nampak pula, tak apa. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu dengan lidah, yang tadi saya cakap lidah kan, dia tegur dengan ubah dengan hatinya. Dan dengan hati itu merupakan selemah-lemah iman. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, Ustazah terangkan sedikit kat sini kemungkaran. Apa maksud kemungkaran dari segi istilah ya? Istilah perbuatan ataupun perkataan yang ditegah oleh syarak. Syarak tu Islam lah. Perbuatan atau perkataan yang
agama Islam kita tak bagi buat. Maksudnya benda yang tak boleh buat. Kalau buat dapat dosa. Maksudnya yang tu kita panggil mungkar. Mungkar bila buat dapat dosa. Ma'ruf bila buat dapat pahala. Okey. Okey, contoh perkara mungkar apa? Mencuri, judi, ya, dan lain-lain lah. Okey, kita tengok. Okey, seterusnya kita tengok hukum menangani kemungkaran ni. Apa hukum tadi? Apa wajib ke? Apa kita nak cegah kemungkaran dengan 3 cara yang tadi, iaitu dengan tangan, dengan lidah, dengan hati tadi kan. Hukumnya adalah mengikut kemampuan masing-masing. Macam mana tu Ustazah? Nanti Ustazah terangkan di topik yang selepas ni. Okey? Okey, kita tengok cara nak menangani kemungkaran. Ada 3. Yang tadi ya, Ustazah nak terangkan secara detail. Okey, kat rumah tu pelajar boleh ambil kertas, boleh salin. Okey, cara menangani kemungkaran ni ada 3, iaitu yang pertama apa? Tangan, lisan yang kedua, ketiga hati. Okey, Ustazah terangkan tangan tu apa? Okey, mengubah dengan tangan maksudnya mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengawas, ketua masyarakat dan ketua negara. Sini Ustazah bagi contoh. Okey, dalam keluarga kamu, kamu adik-beradik kan? Kalau buat salah, kalau adik-beradik kamu yang tegur, buat tak tahu je kan? Enggak, ejek-ejek mejek lagi. Tapi kalau ayah yang tegur, takut tak? Takut. Sebab dia ada kuasa, dia ketua keluarga tu. Sama juga pengawas tegur, kita takut sikit. Jadi kuasa yang dia ada tu boleh digunakan untuk menangani ataupun mencegah kemungkaran. Ataupun di sekolah kita takut dengan cikgu disiplin. Yang kedua, tapi kalau tangan kita tak mampu kan, dengan kita tak ada kuasa, kita tak ada keberanian tadi tu, jadi kita boleh pilih cara yang kedua, iaitu kita ubahlah dengan lisan. Lisan tu macam mana? Contoh kita menegur, menasihati kawan kita yang buat kesalahan, contohnya dia curi, dia hisap rokok ke dekat sekolah dan sebagainya. Ataupun kita boleh menulis, buat laporan kepada guru disiplin. Sebab kita nak tegur tak berani kan? Boleh. Yang ketiga, dengan hati. Lisan pun tak berani, nak nasihat pun tak berani, apa pun tak berani. Jadi paling kurang kita tak suka di dalam hati kita tu, iaitu apa? Membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Contoh kita tengok kawan kita tu mencuri, nak bagi tahu cikgu dia ni nanti dia pukul kamu dan sebagainya kan. Nak nasihat pun takut. Janji kurang-kurangnya dalam hati kamu tu kamu tak suka benda tu. Janganlah sampai kamu nak buat jugalah. Kenapa tak ajak aku? Tu tak boleh. Tu maksudnya tak ada iman langsung. Jadi kalau kita masih benci benda yang mungkar ni, kurang-kurangnya kita ni ada iman lagi lah, orang kata. Okey. So, hikmah menangani kemungkaran. Kenapa kita kena tegur ni? Kena ubah kemungkaran ni? Sebab kalau kita tak ubah, tak tegur ni, Allah akan turun bila kemungkaran berleluasa dekat dunia ni, Allah akan turunkan bala. Bala kalau Allah turun, Allah tak turun kepada satu-satu tempat atau satu kaum je, tapi Allah turun secara umum. Orang baik kena, orang tak baik kena, semua kena. Jadi kita kena mainkan peranan kita untuk mencegah kemungkaran. Okey. So seterusnya itulah peranan kita. Kita tengok lagi sempat tadi. Saya tengok hikmah menangani kemungkaran tu. Macam biasalah, mewujudkan masyarakat yang prihatin, baik, negara akan sejahtera. Okey. Kesan yang baik lah kalau tak ada kemungkaran, tak ada orang buat jahat dekat Malaysia ni. Jadi apa? Negara kita aman, tak ada kerosakan dan sebagainya. Okey. Dan pengajaran hadis ni, sebagai umat Islam, kita mestilah mencegah kemungkaran dan kuasa dan kemampuan yang ada seperti yang Ustazah ajar tadi. 3 benda tadi ya. Okey, Ustazah rasa sampai setakat tu saja video untuk PDPR untuk hari ini. Dan Ustazah ada sediakan kuis dan